Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, pada siri perkongsian kali ini kita garap isu inflasi yang sejak beberapa bulan ini menjadi buah mulut orang ramai, sama ada di dalam ataupun di luar negara, di mana khususnya harga pelbagai barangan asas naik pada kadar yang lebih cepat berbanding tahun-tahun sebelum ini. Satu perkara penting dalam memahami isu inflasi adalah kita kembali kepada asal-usul inflasi itu sendiri. Untuk memudahkan perbincangan inflasi ini, kita bahagi kepada dua. Yang pertamanya, akibat kelakuan manusia, dan yang keduanya, inflasi merupakan manipulasi manusia. Yang pertama, akibat kelakuan manusia. Inflasi kategori ini ianya merupakan lumrah semula jadi, berlaku sepanjang zaman. Inilah apa yang biasa kita dengar sebagai permintaan tawaran, supply demand. Contohnya, apabila ramai orang berebut nak beli produk yang sama, maka harga produk tersebut lazimnya akan naik. Sebaliknya, apabila kurang orang nak beli, maka harga jatuh dan seterusnya. Hal ini kita tak nak sentuh. Konteks perbincangan kita adalah iaitu ada tangan-tangan yang mengganggu, iaitu kategori kedua, merupakan manipulasi manusia. Inflasi hasil daripada campur tangan manusia, pastinya untuk kepentingan pihak tertentu. Sekali lagi, kita ingatkan dua punca inflasi. Yang pertamanya secara semula jadi dan yang keduanya manipulasi manusia. Baik, untuk itu, dengarkan apa kata George Edward Griffin dalam temu ramah video di channel Stansberry Research ini. I find it kind of ludicrous that the Federal Reserve is telling us that they're trying to do something or going to do something to stop or reduce inflation. When the fact of the matter is, if you understand how this works, the Federal Reserve is the cause of inflation. Ayat terakhir yang disebut oleh Mr. Griffin sebentar tadi adalah Rizab Persekutuan. Adalah punca kepada inflasi. Rizab Persekutuan ini merujuk kepada Bank Pusat Amerika ataupun dipanggil Fed. Tajuk di CNBC ini berbunyi, Fed menaikkan kadar faedah sebanyak 0.75% untuk kali kedua berturut-turut untuk melawan inflasi. Bunyi macam orang baik nak bantu pengguna, sedangkan inflasi sebenarnya berasal daripada mereka. Sebagaimana disebut oleh Mr. Griffin sebentar tadi. Faktanya adalah Bank Pusat Amerika ditubuhkan pada tahun 1913 ini adalah antaranya untuk mengawal inflasi, dengan inflasi disasarkan lebih kurang 2% setahun, seperti yang disebut pada Investopedia.com ini. Ini hanya boleh dilakukan menerusi kertas dolar yang senang-senang boleh dicetak tanpa had. Hakikatnya mereka tak boleh cetak emas. Maka untuk menjayakan misi ini, mereka perlu abaikan emas yang merupakan piawai sejak sekian lama. Pada tajuk artikel 1933 ini disebut rancangan untuk kawal inflasi dibuat. Perkataan kawal digunakan. Saya fikir istilah yang lebih tepat adalah manipulasi yang mereka rancang pada 1933. Selepas Fed ditubuhkan, iaitu pada 1913, Fed ditubuhkan. Mereka perlu ketepikan emas kerana emas merupakan benteng terakhir kepada cita-cita jahat mereka. Apa kaitan mencetak mata wang kertas dengan inflasi? Apabila mata wang kertas dicetak dengan banyaknya dan dibenarkan beredar dalam ekonomi, maka nilainya akan jatuh berdasarkan prinsip asas, iaitu lebih banyak wang mengejar produk yang sama. Hakikatnya, apa yang pengguna kita sebut sebagai kenaikan harga sebenarnya adalah merujuk kepada kejatuhan nilai mata wang kertas. Maka lebih banyak wang diperlukan untuk produk yang sama. Sebagaimana contoh di sini bagi sejawang kopi. Tahun 1970, sejawang kopi adalah 25 sen. Tetapi pada tahun 2022, kena bayar RM1.85 untuk sejawang kopi yang sama. Contoh ini juga tunjukkan bahawa wang 25 sen tersebut yang kita simpan sejak 1970 dah tak boleh beli kopi secawan hari ini. Nilai wang kertas jatuh. Jom kita dengar apa pandangan Mr. Griffin lagi tentang Fed. It just makes me sad because most people who hear this believe it and they think those are the good guys when in fact it's a scam. Mr. Griffin kata penipuan, scam dibuat oleh Fed sejak penubuhannya lagi. Dan malangnya ramai percaya. Adakah beliau seorang saja yang mengkritik Fed? Sebenarnya ramai lagi. Banyak buku-buku ditulis dan buku Mr. Griffin ini hanya salah satu sahaja. Baik, penipuan apakah yang dimaksudkan oleh beliau dan pengkritik-pengkritik lain? Sebenarnya
inflasi 2% yang disasarkan oleh Fed adalah interest, faedah, dikenakan terhadap semua pengguna pemegang kertas dolar, kertas mata wang kertas. Ini berlaku tanpa pengguna sedari. Contohnya, katakan RM10 yang kita pegang di awal tahun masih di tangan kita pada hujung tahun, tapi kuasa membeli atau nilainya telah berkurang 2% pada hujung tahun. Kemana perginya nilai wang tersebut? Di sinilah anak kuncinya. Nilai 2% berpindah kepada bank pusat daripada kita, daripada pengguna. Walaupun wang kertas RM10 tersebut masih di tangan kita. Ini pernah disebut oleh Ron Paul, seorang lagi pengkritik Fed, sebagai aktiviti mencuri oleh bank pusat, Fed. Jom kita lihat 2 komen sahaja pada video tersebut. Yang pertama, temu bual yang hebat. Dia memang betul. Mereka tak ajar benda itu kat sekolah sebab nak hasilkan hamba kepada sistem hutang. Dan ini yang kedua. Kita akan mempunyai pengagihan kekayaan yang lebih baik dalam masyarakat berdasarkan piawai emas. Jelas sekali, parasit yang menjadikannya membesar dalam sistem monetary yang menipu tidak akan melepaskannya pergi. Justru, semua bank pusat terpaksa akur ikut model yang dicipta oleh Bank Pusat Amerika, Fed, dan melakukan scam terhadap pengguna, penipuan terhadap pengguna, penduduk dunia seluruhnya. Inilah punca kepada inflasi. Sampai di sini perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi